Datuk Yang di-Pertua, saya ingin minta Menteri Dalam Negeri memberitahu Dewan Yang Mulia ini, siapakah yang mengarahkan ketiga-tiga kami ditahan di bawah ISA. Saya difahamkan selepas saya ditahan di bawah ISA, Perdana Menteri berkata bahawa dia tidak tahu saya ditahan. Menteri Dalam Negeri pula berkata bahawa beliau tidak pernah memberi arahan kepada polis untuk menahan kami di bawah ISA. Tetapi kesemua ini dilakukan oleh polis. Dan saya ingin tanya, apakah polis berani menjalankan penahanan ISA tanpa kelulusan daripada Menteri Dalam Negeri? Sekiranya Menteri Dalam Negeri tidak diberitahu tentang penahanan saya, apakah tindakan disiplin telah diambil oleh pihak Kementerian Dalam Negeri terhadap polis, khususnya Ketua Polis Negara dan juga pengarah cawangan khas di PDRM atas cara mereka menahan ketiga-tiga kami ini tanpa menjalankan siasatan? Walaupun pemerintah Tan Cheng Hun dan saya telah pun dibebaskan daripada ISA sekarang, tetapi penulis blog Raja Petra Kamarudin yang masih terus berada di bawah tahanan, dan juga apakah rasional kerajaan untuk terus menahan beliau, memenangkan Raja Petra Kamarudin telah pun ditakwa di mahkamah. Kenapakah kerajaan tidak membiarkan mahkamah untuk mengadili beliau tetapi ingin terus menahan beliau di bawah ISA? Datuk Yang di-Pertua, ISA dikubah pada tahun 1960 untuk mempanteras kegiatan komunis yang cuba menggulingkan kerajaan dengan menggunakan keganasan. Sekarang, era pemberontakan komunis telah pun lepas dan malah penggubah ISA sendiri, iaitu Allahyarham Profesor R.H. Hickling, juga pernah menyarankan kerajaan BN supaya ISA dimansuhkan pada beberapa tahun dahulu. Kenapakah kerajaan masih enggan memansuhkan ISA? Negara kita telah mempunyai undang-undang yang cukup banyak untuk mendakwa mereka yang bersalah ke mahkamah. Kerajaan memang tidak mempunyai alasan untuk menahan sesiapa lagi tanpa proses perbicaraan mahkamah dengan menggunakan ISA. Selain daripada Raja Petra Kamarudin, ramai tahanan ISA di Pusat Pertahanan Kamunting memang telah pun didakwa ke mahkamah. Apakah mereka masih perlu ditahan di bawah ISA? Kita masih ingat Perdana Menteri kita pernah mengutuk cara kerajaan Amerika Syarikat memasukkan penjenayah teroris di Pusat Penahanan Guantanamo. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga pernah menyeru kerajaan Amerika Syarikat mendakwa warga Malaysia yang dikatakan bersubahat dengan pengganas antarabangsa diadili melalui perbicaraan mahkamah. Ada yang bangun lagi, Yang Amat? Terima kasih, Ya Betul. Terima kasih, Ya Betul. Seputih. Hari ini kerajaan Negeri Perak mencadangkan supaya Pusat Tahanan Kemunting itu dipindah pada negeri-negeri yang lain semata-mata kerana mereka tidak mahu kompromi terhadap jenayah ISA ini. Adakah Seputih bersetuju supaya Pusat Tahanan ISA itu dipindahkan kepada negeri-negeri yang menyokong dasar ISA ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kedah. Apa yang saya dengar ialah pihak kerajaan Negeri Perak ingin mengkaji supaya yang Pusat Kamunting itu diambil alih balik oleh pihak kerajaan Negeri Perak. Saya memang berharap yang kalau ini boleh dilakukan melalui undang-undang, saya memang berharap kerajaan Perak boleh melakukan ini. Kerana kita memang tidak perlu ada pusat penahanan ISA di Kamunting lagi. Dan saya cadangkan ia dipindah, tapi dia harus dijadikan satu diambil balik, dirampas balik oleh kerajaan Negeri Perak. Saya berharap ini boleh dilakukan. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin tanya, Menteri Dalam Negeri kita pernah membuat banyak kenyataan yang memihak kepada hak asasi manusia di forum antarabangsa yang semasa beliau memegang jawatan Menteri Luar Negeri. Dan kita tahu ISA merupakan satu isu yang menjejaskan nama baik Malaysia di forum antarabangsa. Kenapakah Perdana Menteri dan Menteri Luar kita yang pernah kuat mempertahankan nama baik Malaysia di forum antarabangsa ini sanggup menggunakan ISA yang bercanggah dengan hak asasi manusia untuk menahan orang tanpa perbicaraan di mahkamah? Khususnya yang Menteri Dalam Negeri ini pernah menjadi Menteri Luar Negeri, beliau faham apakah reaksi dan juga soalan yang dilemparkan oleh negeri luar, orang luar negeri dan juga diplomat terhadap cara penggunaan ISA. Kenapa beliau selepas menjadi Menteri Dalam Negeri yang macam penahanan ISA masih digunakan oleh beliau terhadap, khususnya terhadap wakil rakyat seperti saya yang tidak pernah melakukan kesemua tuduhan dilemparkan pada saya. Datuk Yang di-Pertua, mengikut satu kajian dibuat oleh Merdeka Center baru-baru ini,
75% daripada responden yang menjawab soal selidik berkata mereka tidak setuju kerajaan menahan orang tanpa perbicaraan seperti ISA. Kerajaan BN adalah dipilih oleh rakyat. Rakyat telah menghantar satu mesej yang kuat kepada Barisan Nasional bahawa mereka tidak menyokong kerajaan menggunakan ISA. Jadi di Dewan Yang Mulia ini kita terdapat ramai ahli berhormat, khususnya ahli berhormat daripada Pakatan Rakyat yang pernah ditahan secara tidak adil di bawah ISA. Di sini saya ingin menyeru para ahli berhormat di Dewan Yang Mulia ini, termasuk mereka yang belum pernah masuk tahanan di bawah tahanan ISA di Barisan Nasional, untuk bangun mengutuk tindakan Barisan Nasional untuk menahan atas tindakan mereka untuk menahan orang yang tidak bersalah dengan menggunakan ISA. Saya telah pun membentangkan satu usul mengikut fasa 27(2) Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat untuk meminta satu perbahasan berkenaan ISA ini diadakan. Dan usul itu saya difahamkan akan keluar dalam order paper kita ni pada Isnin yang akan datang. Saya ingin menyeru bahawa speaker akan membenarkan usul ini dibuka untuk dibahas. Saya juga ingin menyeru semua ahli berhormat di Dewan Yang Mulia ini, termasuk ahli Parlimen Barisan Nasional, untuk bekerjasama mendesak Kerajaan Barisan Nasional memansuhkan ISA, satu undang-undang yang zalim ini. Datuk Yang Dipertua, saya sekarang ini merujuk kepada satu laporan akhbar Newsstreet Times pada 30 Julai 2008 yang melaporkan seorang aktivis NGO Tan Sri Robert Pang yang mana telah memanjangkan satu laporan tentang salah laku beberapa pegawai kanan polis kepada pihak Kementerian Dalam Negeri, Badan Pencegah Rasuah, Ketua Setiausaha Negara dan juga Ketua Polis Negara. Adanya adalah berikut. Yang satu ialah berkenaan dengan salah laku pengarah Jabatan Logistik Datuk Masyuri bin Zainal, mana beliau berkahwin 2 kali tanpa mendapat kebenaran daripada Ketua Polis Negara. Kenapakah perkara seperti ini? Pihak KDN dan juga Ketua Polis Negara mengambil masa yang begitu lama untuk membuat siasatan dan juga tidak diambil tindakan. Apakah kerana beliau seorang kepercayaan Ketua Polis Negara, maka isu ini didiamkan saja? Sebagai pegawai kanan kerajaan, apakah KSN juga ingin menutup mata atas salah laku yang begitu ketara ini? Yang kedua ialah penganugerahan projek-projek yang tidak mengikut prosedur dan berlakunya ketirisan dalam penganugerahan tender serta barang-barang yang dihantar tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Apakah tindakan telah diambil terhadap pegawai-pegawai yang dinamakan dalam kertas laporan tersebut? Mereka adalah: 1. Datuk Masyuri Zainal, Pengarah Jabatan Logistik. Yang kedua, Datuk Zubaidah Ismail, Timbalan Pengarah 1 Jabatan Logistik. Superintendent Sukri Abdullah, DSP Zainal Hashim, ASP Muhammad Nur Muhammad, ASP Abdullah Sohaimi Daud. Saya mendapat maklumat bahawa setelah lebih 2 bulan aduan tersebut dibuat, pegawai-pegawai kanan masih berada di Jabatan Logistik malah lebih agresif membuat kerja-kerja yang meragukan dari segi pembelian peralatan baru. Malah ada maklumat yang saya dapat, salah seorang daripada mereka mendapat kenaikan pangkat. Setahu saya, bila jawatan seseorang penjawat awam dihadapi siasatan dan juga tuduhan, jawatan yang harus dikantong semasa siasatan apa yang dijalankan.